Companies, 3Q Equestrian dan Fraser Valley Kuala Kubu Baru. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syadana Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala pada hari yang berbahagia ini kita ingin meneruskan pengajian kita, pembelajaran kita baca faham amal dalam My Quran Time dalam surah Taha, surah yang ke-20 yang memberikan inspirasi kepada kita tentang perjuangan Nabi Musa alaihi salam. Satu kisah babak yang penuh dengan debaran untuk sama-sama kita maknai kehidupan kita. Ia bukan sekadar Nabi Musa beribu tahun yang lepas, tetapi menjadi motivasi kepada Nabi Muhammad, menjadi motivasi kepada para sahabat, menjadi motivasi kepada kita pada tahun ini. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Alhamdulillah, siapa semua sihat ini? Sihat alhamdulillah ya. Kita bersyukur pada hari ini Ustaz ya. Kita nak meneruskan, semalam kita dah melihat kepentingan solat. Ya, kepentingan solat pada Nabi Musa, kepada Nabi Muhammad, kepada kita sebagai umat Nabi Muhammad. Ia bukan sekadar satu kewajipan, tetapi ia adalah tanda hubungan yang rapat dengan pencipta kita ya, untuk kita mengingatinya. Dan mengingati Allah ini banyak kali berulang di dalam surah Taha, surah yang memberikan panduan kebahagiaan kepada kita. Mari sama-sama kita lihat apakah sinopsis bagi halaman pada hari ini. Sebelum itu kita baca dahulu doa ringkas kita. Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Satu lagi doa tambahan kita, Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kita saksikan sinopsis halaman 314. Bermula daripada ayat yang ke-38 hingga 41, kita akan melihat kepada apakah nikmat Allah kepada Nabi Musa alaihi salam. Diingatkan ketika Nabi Musa berada di atas Muqaddasi Tua, ya, di lembah yang suci bernama Tua. Allah mengingatkan lagi dan lagi untuk apa yang kita akan baca sebentar lagi. Kemudian disambung pada ayat 42 hingga 48, arahan Nabi Musa, ya, arahan untuk Nabi Musa dan Nabi Harun dalam berdakwah, menyampaikan mesej ketuhanan, ketauhidan kepada Firaun, dan apakah modus operandi prosesnya akan kita baca bersama. Diikuti dengan dialog di antara Firaun dan Nabi Musa sekitar isu ketuhanan, dan amat menarik kaedah Nabi Musa berdialog dengan bekas ataupun bapa angkatlah ustaz ya, yang kita akan tengok bersama pada hari ini. Maka mari sama-sama kita melihat kepada ayat 38 hingga ayat 42 dipimpin Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul yang mencerahkan kita peringkat awal ini dengan sinopsis gambaran awal muka surat yang ke-314. Alhamdulillah, tuan-tuan sahabat-sahabat Al-Quran terus setia dalam My Quran Time baca faham amal.
kita sebarkan rancangan kita di Facebook, boleh tekan share pada kawan-kawan, grup-grup WhatsApp yang ada. Mudah-mudahan memberi manfaat untuk pengajian kita pada hari ini. Baik, kita akan baca dahulu ayat 38 hingga ayat 42. Begitu dialog-dialog yang berlaku, kisah yang masyhur. Nabi Allah Musa alaihissalam juga bersama dengan bekas bapa angkat ataupun yang membesarkannya lah. Alhamdulillah, satu kisah yang menarik untuk sama-sama kita teladani. Baik, seperti biasa kita akan baca terlebih dahulu ayat daripada muka surat ke-314. Jom sama-sama kita baca. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. إذ أوحينا إلى أمك ما يوحى أن اقذفيه في التابوت فاقذفيه في اليم فليلقه اليم بالساحل يأخذه عدو لي وعدو له وألقيت عليك محبة مني ولتصنع على عيني إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى واصطنعتك لنفسي اذهب أنت وأخوك بآياتي ولا تنيا في ذكري صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 38 hingga 42 yang memberi panduan kepada kita apakah yang telah berlaku di atas wadi, di lembah Muqaddas Tua, di atas bukit pada waktu itu. Masih lagi bila kita melihat semalam Nabi Musa berdoa, Nabi Musa berdoa minta macam-macam, Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani. Kemudian dimintakan kepadanya sahabat untuk membantunya, iaitu Nabi Harun. Maka pada waktu itu Allah menyatakan pada ayat 37, walaqad mananna, sebenarnya kami telah pun menganugerahkan macam-macam kepadamu wahai Musa marratan ukhra, pada kesempatan yang lain. Jadi Allah membawakan kepada kita, kepada Nabi Musa sebenarnya flashback balik, ketika minta macam-macam ini Allah kata itu memang kamu akan diberikan kerana sebelum ini lagi apa yang berlaku, id auhayna, iaitu ketika kami mengilhamkan kepadamu sesuatu yang diilhamkan. Menarik, perkara yang dinyatakan di sini, iaitu kami wahyukan kepada ibumu apa yang telah diwahyukan, iaitu apa? Iaitu sesuatu yang rahsia, maksudnya sesuatu yang rahsia yang apa bendanya ni, kan kalau tuan-tuan nak tahu ini akan dijelaskan kepada kita pada season musim 2 ataupun musim 3 nanti Ustaz, dalam surah Asy-Syu'ara ataupun di dalam surah Al-Qasas. Pasal kisah Nabi Musa ni dia ada season, ada musim, walaupun perkara yang sama tetapi dilihat pada kamera yang berbeza. Tetapi kalau kita fast forward sikit, mungkin ada di kalangan tuan-tuan nak tahu kan, dia ada kaitan dengan ibu Nabi Musa ini sebelum dia meletakkan anaknya di dalam tabut pada ayat yang ke-39, diilhamkan untuk apa? Menyusukan kepada Nabi Musa.
Tetapi di sini disebabkan ia adalah percakapan kepada Nabi Musa sebagai haya, sebagai satu menjaga maruah ya wanita ya, walaupun itu adalah ibunya, jadi diletakkan dalam bentuk yang seperti rahsia ya, diberi sesuatu. Tetapi peristiwa menyusukan Nabi Musa sebelum meletakkan ke dalam tabut ini amat penting. Apa yang akan berlaku sebentar lagi kita tengok. Baik, ayat 39, anikhzifi, iaitu letakkanlah dia dalam satu peti, kemudian letakkan, hanyutkan dia fil yam, bukan fil nahar tapi fil yam ya. Yam ini maksudnya adalah sungai yang besar, merujuk pada sungai Nil di Mesir. Ustaz biasa sungai Nil Ustaz ya. Dia bukan macam sungai Ulu Langat tu yang kecil je, mandi sekejap je dah sampai ke seberang. Sungai Nil ini luas. Itu orang Mesir berbangga dengan sungai Nil. Oh ya, subhanallah. Mereka minum macam tu je. Mereka minum ya. Jadi bercakap tentang sungai Nil ini adalah sungai yang besar. Cuba bayangkanlah kalau sungai yang besar begini nak letak anak dalam satu peti kemudian dilemparkan ataupun dihanyutkan. Ini adalah satu perkara yang amat mencabar bagi seorang ibu ya. Dan falyulqihil yam ya, maka sungai itu akan bawa Nabi Musa bisahil ke tepi, dan kemudian dia akan diambil oleh musuh Allah dan juga musuh kepada musuhnya iaitu Firaun ya. Jadi rupanya dia akan sampai kepada istana Firaun, diambil oleh pekerja-pekerjanya, dan akhirnya dibawa kepada siapa? Asiah bawa kepada isteri Firaun ini, bawa kepada Firaun. Waktu itu Ustaz ya, sebenarnya adalah kempen membunuh kepada bayi-bayi lelaki. Pasal ada mimpi yang menyatakan bahawa ada orang lelaki yang lahir dia akan menjadi musuh kepada Firaun. Maka mereka cut off ya, dia membunuh segala anak-anak lelaki. Jadi dalam peristiwa ini ya, wa alqaitu ya alaika mahabbah. Satu-satunya perkataan mahabbah dalam Quran Ustaz kat sini. Ya. Perkataan lain adalah hub ya, hub ya, tetapi mahabbah ini kalau kita belajar bahasa Arab pun lebih huruf saja melambangkan ianya ekstra. Ini adalah cinta melampau-lampau yang Allah tanamkan ya kepada siapa? Daripada Allah. Kesannya apa? Kesannya ialah sampai kepada Asiah cakap, cute-nya, comelnya. Itu biasalah Asiah sebagai orang beriman kan. Tetapi bila sampai kepada Firaun, apa jadi tuan-tuan? Firaun pun cinta kepada si baby tersebut. Bercakap tentang baby Ustaz ni, kadang-kadang ya kalau kita tengok ada ibu-ibu berjumpa dengan baby orang lain kan, dia kata, oh cute-nya kan begitu kan. Ya, tapi kadang-kadang macam ayah dia kata. Macam ayah dia. Kan begitu kan. Tapi ada juga, saya ada seorang cikgu lah yang dia kata kadang-kadang dia tengok baby ada yang macam tak cute lah dia kata. Dia rasa macam asal ni macam buruk sangat rupanya kan. Tetapi dalam kes Firaun ini dia kata cute, dia rasa tiba-tiba rasa jatuh cinta. Rupa-rupanya itu adalah wa alqaitu alaika mahabbah ya, itu adalah kecintaan yang ditanamkan sepanjang perjalanan Nabi Musa. Sampaikan Ustaz ya, bila Nabi Musa ni kalau kita fast forward sikit, bila balik dah sampai ke Mesir, dia boleh jumpa Firaun pula, boleh set appointment, dia punya pengawal semua buka laluan untuk Nabi Musa berjumpa Firaun. So tak payah dibunuh lah. Tak payah dibunuh kan. Padahal dulu dia kejar nak pergi penjarakan ataupun bunuhlah Nabi Musa kerana ada kes pembunuhan. Tetapi bila patah balik tu boleh pula set appointment, okey, bertemu, dan akhirnya bertemu dengan Firaun di hujung halaman ini. Nak ceritanya ialah bila mahabbah Allah sudah tanamkan kepada orang-orang di sekitarnya, selesai perkara tersebut. Walitusna'a ala aini, dan supaya kamu diasuh ke atas pengawasanku. Diasuh oleh Firaun tetapi bawah pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala. Ceritanya Ustaz, sejarahnya ialah di kawasan Firaun pada waktu itu pendidikan amat special, amat istimewa ya. Jadi diasuh betul-betul cara politiknya, cara pendidikannya, cara VIP-nya. Kalau macam sekarang ni ada sekolah-sekolah asrama penuh tertentu, memang kalau pergi ke sekolah begitu dia akan dilatih jadi pemimpin. Dilatih menjadi pemimpin, dia akan dilatih menjadi menteri untuk nanti menjadi menteri kepada menteri ke apa sebagainya. Maka ini adalah sekolah yang ada pada waktu itu, sehingga kan istana-istana daripada tempat lain pun menghantar kepada istana Firaun ini untuk dilatih agar mereka menjadi pemimpin di bumi Mesir.
Pada masa yang sama Allah mengingatkan, ini satu ya, Allah ceritakan pasal ibu Nabi Musa dan juga apa yang berlaku ketika di dalam berada di sungai. Kemudian bila sudah sampai di istana Firaun, sudah sampai di sana, ayat 40 ya, ayat 40 ini panjang tapi kita nak baca sekali lagi cerita kakaknya pula. Kakaknya bijak Ustaz. Istamshi uhtuka fataqul, bila dia dah jalan ya, dia tahu dah adik dia ada dekat sana, dia cakap apa? Hal adullukum ala may yakfulu. Tahu tak? Nak tak aku beritahu ada kot orang yang boleh memeliharanya. Dia tak cakap bahawa ibu saya boleh memelihara kepada baby ini. Pasal baby ini Ustaz ya, dia tak nak menyusu kepada orang lain. Dia merengeknya apa sebagai buat perangai lah. Jadi si kakak ini dapat maklumkan, tahu tak saya boleh beritahu siapa yang dia boleh menjaganya. Yakfuluh. Ya itu menunjukkan dia merujuk pada orang lain. Dia tak cakap bahawa mak saya sebenarnya boleh jaga ni pasal saya. Itu kakak kurang bijak. Itu antara tanda-tanda kebijakannya. Maka apa yang berlaku, kembalilah Nabi Musa kepada ummik ya, kepada Tuhanmu, kai taqarra ainuha wala tahzan. Subhanallah ya. Mak ni rasa senang betul dapat pegang balik anak yang dah masuk sungai tadi. Wala tahzan, jangan kamu sedih. Menariknya ayat ini Ustaz ya, kalau mak dapat baby, siapa yang gembira Ustaz? Nabi Musa ke mak dia yang gembira? Mak dia. Tapi ini berita pasal mak dia, tapi diberitahu pada Nabi Musa di atas bukit ini. Apa kaitannya? Kan. Rupa-rupanya kegembiraan mak adalah kegembiraan bagi seorang anak. Itu dia punya, Allah beritahu mak suka ni kamu kembali balik. Rupa-rupanya kalau Ustaz ya, kita dapat baca Quran ya, mak saya dapat lihat saya kan, tuan-tuan, bila dapat beritahu berita-berita menggembirakan pada mak gembira, itu adalah kegembiraan bagi seorang anak. Pasal ini berita yang Allah beritahu, mak kamu gembira tau, kamu dapat datang balik daripada istana Firaun. Itu adalah berita gembira untuk Nabi Musa ya. Jadi kita banyakkan menggembirakan mak ayah kita, itu sebenarnya adalah salah satu uslub pendekatan yang Allah bawakan dalam ayat 40. Kita baca sekali lagi bersama Ustaz Tirmizi. Masya-Allah, tabarakallah. Masya-Allah, hebatnya perancangan Allah Subhanahu Wa Taala untuk Nabi Allah Musa alaihi salam sehingga mengembirakan ibu dan anak. Inilah hebatnya perancangan Allah. Allah atur untuk Nabi Musa sehingga membesar dalam rumah musuhnya sendiri. Musuh agama Allah Firaun ini. Maka kita kena berada dalam perancangan Allah. Dan ikut perancangan Allah, ikutlah Al-Quran. Mudah kita berada dalam radar yang betul, insya-Allah. Ayat 40. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. إذ تمشي أختك فتقول هل أدلكم على من يكفله فرجعناك إلى أمك كي تقر عينها ولا تحزن وقتلت نفسا فنجيناك من الغم وفتناك فتونا فلبثت سنين في أهل مدين ثم جئت على قدري يا موسى صدق الله العظيم. Surahul Azim. Itulah ayat ke-40. Allah mengingatkan, ini Allah mengingatkan di atas bukit lagi Ustaz ya. Masih di atas bukit lagi, kamu kena ingat yang kakak kamu ni cakap begini, kemudian kamu dipulangkan pada mak kamu gembira sangat. Kamu ni pernah membunuh di Mesir dahulu. Wa qatalta nafsan fanajjaynak. Kami selamatkan kamu daripada kesusahan, dipenjarakan. Wa fattannaka futuna ya, kami berikan cubaan yang seterusnya. Kemudian kami bagi kamu menetap dekat Madian, ahli Madian beberapa tahun. Jumpalah Nabi Syuaib, jumpa dua orang anaknya, dan sekarang ini kamu sebenarnya thumma ji'ta ala qadar. Subhanallah Ustaz. Kamu sebenarnya kamu datang ke atas yang ditetapkan. Semua peristiwa yang diingatkan tadi itu sebenarnya kamu berada di atas qadar yang ditentukan oleh Allah. Ya Musa. Ya Musa kan. Kamu sebenarnya semua yang berlaku tadi itu adalah ketentuan
dan kamu sekarang dah datang wastana'tuka li nafsi. Perkataan ini daripada perkataan sana'a, sebenarnya Allah pilih dengan grand design, ya. Allah bagi kamu dulu begini, kemudian dia masuk ke dalam sungai, kemudian pergi ke istana Firaun, belajar akademik di sekolah elit di istana Firaun, kemudian kamu begini. Semua yang dinyatakan ini adalah design daripada siapa? Li nafsi, untuk diriku. Ini memang special Ustaz ya. Allah buat itu semuanya. Kalau katakanlah mak dia tidak menyusukan Musa, apa jadi? Letak dalam tabut, menjerit, dapat si tentera, bash, habis. Kan? Tapi dengan Allah kata pada ayat 38, maka senyap dia sampai ke istana Firaun, sempat sampai ke tangan Asyah. Cuba bayangkan kalau Asyah tak cakap bahawa comilnya, kan, Firaun kata ini laki, bom, habis. Kan? Apa lagi kalau katakan kakaknya tak cakap bahawa ada orang yang boleh menyusukan, mungkin Nabi Musa tidak kembali balik kepada si ibunya. Maka bila melihat perkara ini, Allah design untuk apa? Untuk satu misi, ya, untuk satu misi, tetapi misinya adalah untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan selepas itu Allah nyatakan idhab anta wa akhuk, kamu dengan saudara kamu Harun pergilah dengan mukjizat yang ada, wala taniya fi dhikri, jangan lalai daripada mengingatiku, kerana itu adalah sumber kekuatan untuk Nabi Musa, ya, mengingat balik nikmat-nikmat, untuk mengingat pada Allah, untuk menjalankan misi bertemu dengan Firaun, ya, maksudnya dah balik nanti, dah balik daripada berjumpa Allah, bertemu dengan keluarganya, pergi ke Mesir, bukan sekadar balik kampung, tapi sila jalankan tugas. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan, iaitu perkataan kita ialah qazafa. Ia bukan sekadar meletakkan dekat-dekat, tetapi meletakkan jauh-jauh. Agar apa? Awalnya dekat Ustaz ya. Kalau di dalam episod kedua, ketiga, musim 2, 3 nanti, Syu'ara ataupun Al-Qasas, mula-mula maknya letak dekat, lepas tu ditolak jauh, ya. Pasal kalau letak dekat, mungkin tak bergerak-gerak sangat, tentera datang, boom, habis. Tapi bila diletakkan jauh, akhirnya dia mengalir dan akhirnya sampai kepada istana Firaun. Itulah menjadi tempat perlindungan. Tiada siapa yang menyusunnya kecuali dengan izin daripada Allah SWT. Begitulah kehidupan kita bila kita ikut ketentuan Allah. Kadang-kadang up and down, seperti Nabi Yusuf kisahnya, seperti Nabi Muhammad ceritanya, rupanya ada grand design daripada Allah. Apakah berlaku? Kita saksikan selepas ini. Kita berehat. My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah. Insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Idhaba ila fir'auna innahu tagha faqula lahu qawlan layyinan la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Sadaqallahul azim. Pergilah kamu berdua kepada Firaun, sesungguhnya ia Firaun itu telah melampaui batas. Dan berkatalah kamu berdua kepadanya, yakni Firaun, dengan perkataan yang lemah lembut, supaya mudah-mudahan ia sedar dan dia berasa takut. Inilah petikan ataupun dialog ataupun apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam ayat yang akan dikupas oleh Ustaz Fazrul sebentar lagi. Alhamdulillah, sudah pasti satu benda yang sangat menarik untuk kita mengambil pengajaran yang nilai yang sangat berharga dalam kehidupan kita. Kan inilah antara kisah yang dimuatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang Allah memilihnya untuk tatapan kita bersama. Maka selaku orang beriman, kita rasa tak sabar, rasa seronok nak mengetahui kisah yang Allah Taala pilih dalam Quran. Kan jangan kita banyak belajar kisah-kisah di luar sana, tak salah, tapi kisah yang Allah yang nak beritahu kepada kita, kita buat tak peduli saja. Itu satu benda yang tidak patut berlakulah, insya-Allah. Baik, alhamdulillah, sedikit tajwid pada hari ini kita masih lagi menerangkan 5 keadaan huruf-huruf pembukaan surah ataupun huruf-huruf muqatta'ah.
yang berlaku, dan pada hari ini kita masuk yang ketiga dah. Masuk yang ketiga. Yang pertama itu satu huruf saja. Yang kedua itu melibatkan dua huruf saja seperti surah yang kita baca ni, Taha, dua huruf saja. Dan keadaan yang ketiga ialah huruf-huruf pembukaan surah yang mempunyai tiga huruf saja. Yang ketiga, tiga huruf saja. Itulah sudah pastilah surah yang kedua kita baca Al-Baqarah, Alif Lam Mim. Dan surah yang ke-15 surah Al-Hijr, Alif Lam Ra. Dan surah ketiga yang kita pilih ada daripada tiga huruf, itulah huruf surah Asy-Syu'ara, surah yang ke-26, Ta Sin Mim. Ini adalah keadaan yang ketiga yang mana melibatkan tiga huruf yang terdapat dalam surah pembukaan surah, yang mana ada 29 surah daripada 114 surah dimulai dengan huruf-huruf pembukaan ataupun disebut sebagai huruf muqatta'ah. Satu-satu kita sebut, kita ceraikannya walaupun bacaannya bersambung, tapi kita tetap bacanya satu-satu. Kalau alhamdulillahirabbil alamin, kita dah wakaf, kita matikan nun kan. Tapi kalau kita nak sambung alhamdulillahirabbil alamin arrahman, kita tak baca alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, kita tak baca gitu sebab wakaf. Kita dah matikan di hujung. Bila baca sambung, kita hidupkan. Adapun huruf muqatta'ah, kita baca sambung pun kita matikan juga. Alif, kita tak baca alifun lamun mimun, kita tak baca macam tu, kita tetap membacanya alif lam ra, contoh. Kita mematikan setiap huruf tu, potong, tu disebut huruf muqatta'ah. Wallahu taala a'la wa a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi berkongsi tadi huruf muqatta'ah Ustaz ya. Walaupun tiga huruf, tapi tiga huruf itu perlu dibaca dengan baik ya. Kerana ia adalah sebahagian daripada zikir. Ya, zikir yang ada di dalam Al-Quran, az-zikr, dan sebentar tadi ayat 42, wala taniya fi zikri, ya, jangan dilalaikan kamu berdua, jangan lalai daripada mengingatiku ya. Jadi sepanjang surah Taha ini banyak kali berkaitan dengan zikir ini. Aqimis salati li zikri, di sini tentang wala taniya fi zikri, kerana untuk bertemu ataupun melaksanakan misi kehidupan ya, untuk mengajak orang ke arah kebaikan, kita sendiri yang kena ada banyak bekalan apa? Tazkirah ataupun yahsya ataupun khasyah. Dan bagaimana nak dapatkan tazkirah dan khasyah ini? Sudah tentunya dengan selalu mengingat kepada Allah dengan solat, dengan Quran, dengan segala amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Jadi sudah ada zikir itu, apakah yang perlu dibuat? Ayat 43 memulakan arahan seterusnya. Kalau sebelum ini izhab, tapi kali ini kerana sudah ada dua, Allah menukar menjadi izhaba. Sebagai satu kasih sayang daripada Allah kepada Nabi Musa, dibekalkan pembantu abangnya iaitu Nabi Harun. Kita baca ayat 43 hingga ayat 51. Silakan. Baik, alhamdulillah, terima kasih Safas. Ayat 43 51. Sebelum tu saya ada sedikit di Facebook Safas Idza ZF dan juga Bibi Muhammad. Itulah nampak cerah aja hari ni. Rupanya tak ada tirai biru kat belakang tu. Masya-Allah, kata Bibi Muhammad, cantiknya wajah baru TV Al-Hijrah. Sentiasa berubah-berubah ni, itu sifat kita berubah. Mudah-mudahan kita sentiasa berubah kepada kebaikan. Betul. Sebab kita fitrah pun nak memandang benda yang cantik sama. Betul. Macam Quran ini Ustaz, dia akan ubah-ubah cara pandangnya kan. Ini musim pertama surah Taha Nabi Musa kan. Kemudian nanti ada musim kedua pada surah Asy-Syu'ara, musim ketiga dalam surah Al-Qasas. Ubah-ubah tapi cerita sama kan. Sosoknya Nabi Musa. Itu kaedah, kerana kalau tidak dia boleh jadi bosan ya, tapi dengan itu kita dapat perspektif baru untuk kita ambil pelajaran perjuangan Nabi Musa seperti mana ayat 43 yang kita nak baca. Baik, insya-Allah. Subhanakallah, kita teruskan ayat ke-43 hingga 51 yang saya baca daripada awal tadi dengan maqam nahwa. Kita teruskanlah insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اذهبا إلى فرعون إنه طغى فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى
qala rabbana innana nakhafu an yafruta alaina aw an yatgha qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara fa'tiyahu faqula inna rasula rabbika فأرسل معنا بني إسرائيل ولا تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى إنا قد أوحي إلينا أن العذاب على من كذب وتولى قال فمن ربكما يا موسى قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى قال فما بال القرون الأولى صدق الله. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 43 hingga 51. Selepas Allah mengingatkan kepada Nabi Musa untuk jangan lalai bersama dengan Nabi Harun zikri dalam mengingati Allah, maka sebagaimana dalam muka surat semalam pun bila dah dibicarakan tentang dialog bersama Allah, Allah kata idhab. Semalam disuruh kepada Nabi Musa ya dalam muka surat 313. Kali ini idhaba ila Firaun. Kamu berdua bila kamu sudah pun mengingat pada Allah Subhanahu taala, kamu diberikan bantuan, wahai Musa, pergilah kamu berdua kepada Firaun, innahu tagha. Dia itu adalah yang melampau batas dalam kehidupan. Faqula, ya, kamu berdua hendaklah bercakap macam mana bila bertemu dengan mereka nanti. Ini adalah arahan di atas gunung, masih lagi di atas bukit ini ya. Faqula lahu qaulan layyina. Dalam al-Quran ni ada qaulan ma'rufa, qaulan karima, di sini qaulan layyina ya, yang ada kaitan dengan perkataan layyinah iaitu kurma ustaz ni, kurma yang lembut itu. Dia lembut, dia bukan yang keras punya tu ya. Dia kalau keras tu ada kurma banyak nama dalam bahasa Arab kan. Betul. Jadi bila bercakap tentang layyina ini, dia bukan sekadar lembut sikit tapi lembut yang memang lembut. Ya, kalau kita bercakap contohnya lah, kalau katakan ada ibu ke ayah mengajar iqra lah ya kepada anak di rumah, mula-mula kita lembut ustaz ya, kita lembut ajar anak tu, tapi bila anak tu terlupa kan, dia baca ba tu dia baca ta contohnya kan, bila dah muka surat yang ke 160 pun masih lagi ba dia baca ta, maka pada waktu itu kadang-kadang bagi jiwa kita bila tidak cukup lembut, maka kita menengking ataupun menaikkan suara kita. Itu bukan qaulan layyina. Itu bukan qaulan layyina. Qaulan layyina ini adalah perkataan daripada awal sampai ke hujungnya adalah lemah lembut ya. Bukan lemah lembik ustaz ni. Lemah lembik ini ialah tak apalah bacalah kan, gitu saja. Ini lemah lembut. Maka kata Allah la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha, agar dia Firaun ini mengambil pelajaran ataupun dia merasa takut. Sebenarnya dah tahu dah Firaun ni tagha ustaz ya. Tetapi Allah kata kamu kena cakap elok-elok, lembut-lembut kepada dia, kerana mungkin dia ada nak ingat ataupun mengambil peringatan ataupun nak takut pada Allah. Dia biasa orang cakap ustaz ya, kalau Firaun tak ada harapannya, dah mengaku Tuhan dah bunuh berapa banyak orang dah pun, tapi Allah kata cakap lembut-lembut dan moga-moga dia boleh ambil pelajaran dan juga takut kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya dalam ayat ini memang satu panduan dalam kita bercakap, cikgu-cikgu yang sedang bercakap di mana-mana sahaja kita bertemu dengan rakan. Kadang-kadang ustaz ya, awalnya kita bercakap okey, tapi bila ada orang provoke kita boleh naik angin. Ya, memang boleh jadi marah, boleh kita menengking. Tetapi sebenarnya itu tidak dibenarkan.
Ya, pasal apa? Pasal inilah yang menjadi asas bagaimana kita bercakap ketika mengajak orang ke arah kebaikan. Ini penting kerana kadang-kadang ada di masjid Ustaz ya. Ada masjid pasal anak-anak sembahyang tarawih kat belakang bising, ada seorang pakcik, dua orang pakcik yang memang kerja dia adalah menengking kan. Menengking dan orang kenal dia ada kan begitu. Dia kata pasal kalau tak tengking budak ni tak senyap. Tapi kesian pasal anak itu tidaklah lebih teruk daripada Firaun. Kan Firaun dah bunuh orang, dah cakap aku ni Tuhan, Allah dah tahu dah innahu tagha, tapi Allah kata pada Nabi Musa cakap lembut-lembut, moga-moga dia ambil peringatan dan juga ataupun takut. Sebenarnya dia tak ambil peringatan sampai hujung Ustaz. Dia tak takut pun, tetapi Allah beritahu kepada kamu Musa, kamu bukan Tuhan. Kamu bukan Tuhan. Kamu adalah masih lagi makhluk, kena buat tugas seperti mana yang telah dibekalkan. Dan kita perasan di sini sebenarnya rahsia seseorang itu mengambil tazkirah ataupun yahya bukanlah milik Nabi Musa ataupun kita, tetapi ia adalah milik Allah yang mengetahui sesuatu yang tersembunyi, sirra wa akhfa, ya, sesuatu yang tersembunyi tersebut. Qala, kata Nabi Musa dan juga Nabi Harun, Rabbana innana nakhaf, kami ini takut ya Allah, an yafruta alaina au an yatgha, kepada gelagat bagi Nabi Firaun ini, dia akan segera menimpakan siksaan melampau kepada kami ataupun bertambah sombong. Ya, ialah nak cakap lembut-lembut, nak pergi jumpa Ustaz ya, tapi dah tahu dah dia tara melampau kan. Tetapi Allah kata masih lagi kena layinan. Ini mesej kepada kita lah Ustaz ya. Kalau katakan ada orang yang bermesyuarat, dia kata kita kadang-kadang kena lembut tapi kadang-kadang kena hentak meja juga kan. Ada yang kata kalau kita dalam parlimen kita kena jerit sikit, pasal kalau tak jerit orang tak dengar. Tapi bila kita tengok kat sini, kita kena ingat Firaun adalah orang yang paling zalim pun Allah beritahu pada Nabi Musa, malah Allah pujuk Nabi Musa dan juga Harun pada ayat 46, la takhafa, kamu berdua jangan takut. Jangan takut. Sebagaimana Nabi Musa pernah takut kepada ular dahulu ya, tongkat menjadi ular, kali ini pengalaman itu kena gunakan untuk kamu berdepan dengan Firaun. Kamu kena pergi buat apa? Innani ma'akuma asma'u wa ara. Sesungguhnya aku bersama dengan kamu berdua mendengar dan melihat. Maksudnya Allah akan menemankan. Bila Allah dengar, kalau Allah lihat tu mungkin daripada jauh lagi kita boleh lihat tuan-tuan. Ya, kalau tuan-tuan tengok TV contohnya daripada 100 meter pun boleh nampak Ustaz ya. Ya. Tetapi kalau dengar, tuan-tuan mungkin 100 meter tak dengar, kecuali kalau TV besar dan speaker pakai yang besar punya. Maksudnya apa? Bila Allah mulakan dengan asma'u, maksudnya kalau tuan-tuan boleh dengar TV sekarang, mendengar My Quran Time, mesti dekat dengan TV. Kan? 2 meter ke 3 meter tersebut, Allah kata Allah dekat. Allah dekat dan Allah akan membantu kamu pada setiap masa, under radar. Okey, sentiasa diperhatikan, dan Allah tidak akan seperti ayah ya, kalau katakan ayah nampak anak, dengar anak menjerit ataupun tengah masalah, ayah tidak akan biarkan anaknya ke keseorangan. Seterusnya Allah menyatakan lagi, maka pergilah kamu berdua kepadanya. Baik, kita tengok kepada ayat 47 ini, pasal di sini ada 4 perkara yang disebut oleh Nabi Musa ketika berhadapan dengan Firaun. Siap ada lagi 4 perkara. Dan 4 perkara yang kita nak baca sekali lagi ayat 47 ini, kalau didengar oleh Firaun memang dia marah sebagai seorang yang amat ego, yang tara. Tetapi macam mana dialog ini berlaku? Kita baca sekali lagi ayat 47. Ayat 47 Ustaz Fazal. Baik, ayat 47. Ramai yang komen tadi Ustaz, lembut tapi jangan lembek lah. Jangan lembek. Maksudnya lembut, ketegasan pun dalam keadaan lembut. Betul. Maksudnya ada juga yang jadi bahasa dia lembut, dia lembut tapi bahasa dia boleh tahan tu. Ya, betul. Itu yang kita nak tengok. 47 ni contoh layinan. 4 perkara. Silakan Ustaz. Okey, baik, kita teruskan. Tadi ada yang tanya lagu apa? Lagu Nahwan. Hari ini Nahwan je saya baca tadi. Nahwan ya. Ini pun Nahwan juga insya-Allah. Ayat 47. A'udzubillahi minasyaitanir rajim. فَأْتِيَاهُ فَقُولَا إِنَّا رَسُولَا رَبِّكَ فَأَرْسِلْ مَعَنَا بَنِي
Sadaqallahul azim. Surah Al-Azim ayat 47. Nabi Musa diajarkan oleh Allah, katakanlah sesungguhnya kami berdua adalah utusan Tuhanmu, inna rasula rabbik. Cakap pada Nabi, pada Firaun depan-depan tu, kami ni rasul kepada daripada Tuhanmu, ya. Fa arsil ma'ana bani Israil wala tu'adzibhim, ya, iaitu wala tu'adzibhum, iaitu hantarkan kami bersama dengan Bani Israel yang menjadi hamba pada waktu di Mesir itu di bawah Firaun, jangan hukumi mereka. Yang ketiga, qad ji'naka bi ayatin min rabbik, kami ni ada mukjizat daripada Tuhanmu, bukan Tuhan saya, ya, Tuhanmu. Kan. Wassalamu ala man ittaba'al huda, siapa yang, dan keselamatan bagi siapa yang mengikutnya. 4 mesej daripada Nabi Musa kepada Firaun. Tuan-tuan, bila Nabi Musa ustaz, ya, dengar macam ni, rabbik, padahal dia mengaku Tuhan, maka pada ayat 48 itu, sesungguhnya telah diwahyukan pada kami bahawa azab itu ditimpakan pada sesiapa yang mendustakan ajaran agama yang kami bawa dan berpaling darinya. Ditambah lagi oleh Nabi Musa, maka Firaun membalas ustaz. Nabi Musa dah cakap panjang ni. Ini bekas anak angkat ni dah lama dulu aku kejar tak dapat. Ni balik je terus lecture. Pam ya. Nabi Firaun dia cakap apa? Famar rabbukuma ya Musa. Siapa Tuhan kamu berdua ini wahai Musa? Harun pun dia tak cakap ustaz. Pasal Harun ni adalah hamba abdi. Jadi dia sebagai seorang yang amat sombong, sampai daripada percakapannya pun, saya nak cakap dengan orang yang pernah duduk kat istana VIP saja, ya Musa. Kan, kalau macam contoh ustaznya, kita berjumpa dengan seseorang, dia kata wahai Ustaz Tirmizi, kan, saya ada kat sebelah kan, okey, tak panggil nama saya pun tak apalah. Kan, nak ceritanya ialah Firaun dia memanggil Nabi Musa sahaja, maka Nabi Musa menjawab rabbunal ladzi a'ta kullasyai'in khalqahu thumma hada, ya, Tuhan yang mencipta segala-galanya dan juga memberi hidayah. Cipta lembu akhirnya makan rumput, dia dapat hidayah. Katakan bagi siapa? Bagi ayam, makan jagung ke, makan cacing ustaz, ya. Maksudnya dia dapat makan apa yang patut. Itu semuanya adalah ilham hidayah daripada Allah. Manusia diciptakan dan kemudian diberi hidayah untuk makan dan buat apa yang diperlukan. Itulah Tuhanku, ya. Jangan pula jadi seperti lembu, tak ada nak makan Burger King ke ustaz, ya, tak ada nak makan McDonald ke apa sebagainya, tak ada. Pasal apa? Pasal nak ceritanya ialah lembu ikut hidayah, manusia kena segan pada lembu yang dicipta oleh Allah kalau tidak mahu ikut hidayah Allah. Firaun dia terbakar pasal dah tengok jadi dia menggunakan kaedah untuk attack, menyerang kepada Nabi Musa dan juga Nabi Harun dengan satu soalan ringkas saja. Fama balul qurunil ula. Jadi bagaimana keadaan umat-umat yang terdahulu? Kan, adakah mereka ni akan diazab masuk neraka? Ni ada orang dengar semua ustaz, ya. Betul. Jadi kalau Nabi Musa salah jawab, ya, menyatakan bahawa semua ini kamu semua ahli keluarga semuanya akan masuk neraka. Habis apa jawapannya Nabi Musa? Kita saksikan esok. Kita lihat resolusi kita bersama. Yang pertama ialah resolusi kita sentiasa yakin Allah akan membantu kita walau kita pernah berbuat silap. Yang kedua, ketika melaksanakan misi dakwah, jangan lalai daripada berzikir, ingat Allah. Dan yang ketiga, utamakan kelembutan dalam berdakwah kerana ia akan memberi kesan tazkirah ataupun takut pada Allah. Kita berdoa ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakanlah kepada kami hati yang lembut ya Allah. Kurniakanlah kepada kami lidah yang lembut semasa kami berbicara ya Allah. Berikanlah kesabaran dalam hati-hati kami semua ya Allah, dalam perjuangan kami ya Allah, sabar dalam mendidik ya Allah, sabar kepada anak-anak ya Allah. Ya Allah, berilah kepada kami hati yang kuat dalam perjuangan ini ya Allah. Ya Allah, berikanlah kepada kami untuk sentiasa hati yang terpaut dengan ayat-ayat Al-Quran, hati yang sentiasa dekat dengan ayat Al-Quran Al-Karim ya Allah. Jadikanlah hati-hati kami hati yang menjadi bekas kepada Al-Quran ya Allah. Janganlah kau jadi kami orang-orang yang meninggalkan Al-Quran ya Allah. Ya Allah, jadikanlah hati-hati kami semua hati-hati yang sentiasa terpaut dengan Al-Quran, jatuh cinta dengan Al-Quran ya Allah. Dan jadikanlah ayat-ayat yang kami baca benar-benar masuk ke dalam hati-hati kami untuk kami dapat amalkan bersama dalam kehidupan kami ya Allah. Ya Allah, ampunkanlah segala salah silap kami ya Allah. Ampunkanlah segala dosa-dosa kami ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Walhamdulillah.
Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengampunkan dan juga mengabulkan doa kita. Terus kita ingin membina, meneruskan perjuangan Nabi Musa, Nabi Muhammad dengan sama-sama tuan-tuan dijemput menyumbang dalam tabung gerakan Al-Quran. Kita ingin membina masyarakat yang berkata lemah lembut, bukan lemah lembik ataupun berkata marah-marah dalam masyarakat kita di Facebook. Sumbangan tuan-tuan ya dalam tabung gerakan ini harapnya kita akan manfaatkan bersama. Kita kempenkan nilai Quran untuk seluruh jagat raya. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada hari esok insya-Allah, dan kita bertemu apakah jawapan Nabi Musa kepada Firaun yang sedang provoke, sedang membuatkan orang benci kepada Nabi Musa dan Harun. Kita saksikan esok insya-Allah. My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Insya-Allah.